jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun, tak bangun. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب mufsidin. Sadaqallahul azim. Dan carilah pada apa yang Allah datangkan, kurniakan kepada kamu perkampungan akhirat. Dan jangan lupa bahagian kamu di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu sentiasa melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak sukakan golongan orang-orang yang perosak. Suratul Qasas ayat yang ke-37. Makasih saudara pengusi, khususnya hadirin mustami'in, para jemaah khusus pada hari yang penuh keberkatan ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari Jumaat sebagai hari Aidul lil Muslimin, hari raya bagi orang Islam. Kita berkumpul hari Jumaat. Dalam seminggu itu berkumpul, suatu kewajipan berkumpul dan tidak boleh berlaku Jumaat atau salatnya di rumah masing-masing. Walaupun kita dalam keadaan mungkin di Putrajaya sudah selesai masalah, tidak dibenarkan solat di masjid melainkan bilangan-bilangan yang tertentu sahaja. Ala kulli hal tidak boleh solat Jumaat di rumah walaupun di PKP kan sekalipun. Jadi pada hari ini kita dapat berkumpul, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Di samping kita tidak boleh berputus asa daripada apa yang Allah telah musibahkan kita di atas muka bumi ini sejak semenjak dah hampir lebih kurang setahun. Kalau ikut gelombang yang sampai di Malaysia ini bermula daripada bulan 12 dan kita diperintahkan PKP bulan 3 tahun lepas. Jadi teringat saya pada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila Allah suka ataupun sayang seseorang, yusib minhu, Allah akan berikan ujian ataupun musibah, sebagai nak melihat kepada idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tengok siapa yang nak berpatah balik kepada Allah. Dengan musibah tadi manusia takut kepada Allah. Dengan musibah tersebut manusia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah tersebut manusia tak berani menggunakan nikmat dan anugerah Allah ke jalan kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau dengan musibah nikmat digunakan untuk maksiat, maka musibah ni sukar untuk dihentikan oleh Allah. Allah boleh buat. Kalau kita masih lagi tidak ada adamu syukri lillah, dalam keadaan kita bermusibah, yang ditimpa musibah, ujian, bala, wabak dan sebagainya, masih tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan. Mungkin alasan kita gagal ataupun kita hilang pekerjaan, tetapi masih lagi diberi peluang untuk kita hidup sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah atas muka bumi ini Allah pesan dalam suratul Qasas, jangan jadi manusia yang merosakkan muka bumi ini. Dalam keadaan kita ni pun macam ini, kita pula buat nak jadi orang yang rosak dengan perangai kita, dengan fitnah, dengan adu domba, dengan kezaliman, dengan kejahatan, sifat-sifat mazmumah yang menyebabkan orang lain juga kadang-kadang menyebabkan rosak dengan sebab-sebab kita. Betul, dalam keadaan bila kita boleh bercakap, cakaplah benar yang hak dan benar yang baik. Kalau tidak, berhenti bercakap ataupun diam adalah lebih baik daripada berkata-kata. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik dengan orang bukan kerana orang buat baik dengan kita. Buat baik dengan orang kerana Allah buat baik dengan kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita buat baik dengan seseorang bukan kerana orang tu buat baik, tetapi kerana Allah. So bila kita buat baik dengan orang kerana Allah, kita akan ada sayang kasih kerana Allah. Bagaimana hadis Sahih Bukhari sebut, bagaimana satu manusia, dua orang yang bertemu, bertembung dan berpisah adalah kerana Allah. Allah berikan payung ataupun ganjaran pada hari yauma la zilla illa zillallah. Tuan-tuan dan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ni sifat mereka suka bertanya. Sifat Nabi ni, sifat sahabat Nabi, dia bab hearsay mesti mendapat pencerahan dan penjelasan. Ini sifat para sahabat. Mungkin sifat kita di sini, hearsay itu adalah satu pencerahan. Sama ada misunderstanding, miscommunication, maka sahabat Nabi akan jumpa Nabi. Seorang sahabat Nabi, bagi contoh, sebelum waktu solat dia duduk dalam masjid. Lalu Nabi ternampak. Maksud dia, dan masa mudah kalau kita belum sampai waktu ni, awal sangat mari masjid, istilah begitu. Apa maksud dia? Memang masjid ni sesuatu i'tikaf. Tapi kalau asyik i'tikaf daripada pukul 9 sampai pukul 1, pahala dapatlah. Tetapi kerja kita ni terbatas. So Nabi tak bagi sebenarnya. I'tikaf tu ada tempat juga. Nabi kata, what happened to you? Itu bunyi, bukan bahasa Arab, itu bahasa Selangor lah, bahasa Putrajaya. Apa dah berlaku dekat kamu awal datang masjid? Apa sahabat jawab, ya Rasulullah, sejak dia menjak ni hatiku gundah gulana. Pasal apa? Hutang berjala-jala. Duk fikir sana, fikir sini, tak lepas kan nak bayar. Maka ya Rasulullah, dullani, bagi sikit point, how to solve my problem. Itu sahabat. Berdoa boleh, ya Allah, ya Allah. Tapi dia bertanya. Mesti ada cara
untuk mengelak daripada kita yang tidak bermasalah. Lalu Nabi jawab, antara disebut dalam hadis ialah doa yang kita baca selalu tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dan hujungnya wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa supaya bacalah waktu pagi, waktu petang untuk elak daripada hutang. Selepas beberapa purnama, sahabat tu jumpa Nabi, ya Rasulullah, hutang tu dah settle. Bukan masuk hutang settle tu Allah bagi keluar daripada surau spa ni tu selungguk sekilo dapat emas ketul. Tak, maksud dia Allah bagikan satu pencerahan. Allah bagi satu jalan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kena yakin. Kena yakin. Sebab atas muka bumi ni dalam surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha. Apa-apa yang bergerak atas muka bumi ni, jangan risau. Ke atas Allah rezeki dia orang. Tetapi kena usahalah, ikhtiar. Ibarat Nabi kata, jika seekor burung nak mencari makan hanya berada dalam sangkarnya, tidak ke mana-mana, mati kekeringan, kelaparan, kehausan si burung itu. Maka kalau burung nak dapat makanan, burung kena keluar sangkar, bergerak terbang di pagi hari. Nabi sebut pada dalam hadis sahih. Di petang hari pulangnya, temoloknya kekenyangan. Keluar waktu pagi. Orang kata apa? Orang Kedah kata temolok ni landok. Maksud dia gini ya. Bila balik petang, tahu dia kerah. Maksud dia kalau burung pun mencari pencerahan untuk dapatkan sedikit rezeki daripada Allah, apatah lagi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makna jangan risau. Maka sahabat tadi ni Allah berikan kelapangan. Apa poinnya ialah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang jenis hidup dia takut pada Allah. Takut pada Allah ni mudah aja. Jangan buat Tuhan larang. Kaedah mudah. Tak percaya dengan khutbah nanti. Seluruh Malaysia. Saya pernah menjadi panel khutbah Negeri Selangor. Masa jadi imam Masjid Daerah Kuala Selangor 8 tahun. Saya jadi panel penulis khutbah. Panel khutbah bincang. 4 hari di Kurung kami dalam hotel, bincang. Termasuklah Presiden kuis Profesor Dr. Datuk Halim Tamuri itu satu meja, satu halaqah dengan saya. Apa bunyi takwa? Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Pergi Kedah sama juga. Mai kita sama-sama pakai tekuk Tuhan. Gitu bunyi senang dia gitu. Pergi Kelantan sama juga. Mari kita sama-sama takut ke Allah. Dengan melaksanakan titah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bunyi sama, cuma slang berbeza, lahjah ada beza. Paling mudah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, takut Allah dengan buat tu. Kita tu buatlah ni. Bayang Jumaat, bayang Zuhur, sembahyang Asar, selesai dari sudut buat. Dan banyak yang lain. Dan yang paling payah ialah hak meninggalkan maksiat. Susah. Keluar ke hujung kata, sembang kata korang. Baru lepas main Jumaat. Sebab dia tak balance. Dia tak balance. Kalau tuan-tuan tengok forum perdana malam tadi, 10 orang panel termasuk Menteri Agama. Tak pernah berlaku sejak tahun Merdeka 97. Bincang apa? Apa tu? Cegah sebelum kalah, lebih kurang tajuk dia. Saya pun tengok sampai habis. Berpuluh ribu dalam Facebook, ratus ribu tengok tadi. Memang lain macam kupas dia.
Nak bagi tahu kepada kita, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan sekalian, inilah kehidupan kita. Kalau orang tu ada nilai takut pada Allah, amal ibadat berjalan. Tapi masalah yang kita risau ialah bab benda mungkar tak boleh nak tinggal. Allah tengok ni. Allah tengok, Allah nilai. Aku bagi musibah macam-macam, tengok tak ada beza pun orang Malaysia dalam bab maksiat dan kemungkaran. Contoh, tengok dalam Facebook, duk kutuk sana, kutuk sini, maki sana, maki sini, serambur je. Dan orang yang buat fitnah, yang kutuk tu salat juga Jumaat, salat juga Maghrib. Ini contoh. Bak semayang bagus, tapi bila nak jaga mulut daripada berkata-kata yang jahat, susah. Lepas tu, wa may yattaqillah ni kena dua. Tak bisa satu. Satu buat, dua tinggal. Itulah definisi yang kita pakai dalam khutbah seluruh Malaysia. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang kita larang. Allah larang. Tuan-tuan bercek balik apa yang berlaku kat kita hari ini. Tuan-tuan yang boleh membaca, dulu kita cari berita, sekarang berita cari kita. Bangun-bangun subuh je tengok WhatsApp group, inna lillah, scroll siapa mati, orang ni meninggal, contoh dia gitu. Tuan-tuan, pukul 1:30 jam nak berhenti dah. Cubalah ada 20 minit. Saya nak ambil hadis tadi ni yang kata sahabat jenis suka cari pencerahan. Sahabat dia tak suka jenis hiasi. Dengar tapi tabayyun, dengar tapi dia panggil apa ni, jelas dulu. Orang kata pasti tasabut, kena pasti dulu betul ke tidak. Lalu kisah-kisah sahabat ni macam tuan-tuan lah, ya, macam tuan-tuan tak tahu satu benda, tuan-tuan tanya. Tadi orang tanya kita, ustaz, pagi tadi tanya ustaz, kalau saya mahani hari Jumaat, saya mani wajib, mani wajib. Tiba-tiba masa sembahyang subuh tu, dia kata masa lepas mandi tu, dia rasa macam air mani tu dua ada lagi, banyak semua yang mani dia. Dia kata saya mani wajib. Ustaz ni tanya ni bukan nak tipu pun ada, boleh tunjuk, tapi kan ingat pergi kotak dia tu pula kan. Cuma dia kata ambil mandi pun kira mandi satu kali tak ada masalah, dia gelak ha gitu. Saya jawab cara lebih buruk lah, kawan kenalan. Dia kata kalau saya mandi Ustaz, lepas mandi tu saya duduk lebih kurang, tiba-tiba macam rasa macam lain macam saya punya, ialah kemaluan saya. Tengok ada benda, ada ayat. Adakah perlu lagi saya kena mandi wajib? Tak perlu lah kan. Sebab benda tu dah mandi wajib, cuma ayat terkeluar daripada dalam, tak macam mana mungkin orang kata jenis tak habis. Ayat jenis banyak kot kan, jenis keluar sekali sekilo tu memang pakai bila nak habis. So nak bagi dalam sekalian, ini sahabat dia tanya kalau dia tak tahu. Seorang sahabat ni, ni pun jenis orang kata rimah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allahu akbar. Ya Rasulullah, beri petunjuk dekat aku. Kalau aku amalkan apa yang kamu ajar, Allah suka aku dan manusia semua suka dekat aku. Agak-agak ini sahabat dia sama. Kalau kata kita agak-agak apa dia lebih kepada orang suka kita walaupun Allah meluatkan kita. Dah hadis sebut. Lepas tu dah hadis sebut, maksud mafhum gini, kalau dalam hidup kita ini mencari redha manusia, redha Allah duduk di belakang, Allah akan pastikan manusia akan benci kepada kita dengan sebenci-bencinya. Tuan-tuan mungkin nampak. Saya ulang balik, kalau dalam hidup kita ini mencari redha manusia dan tidak peduli redha Allah, maksud kita buat kerja asal orang suka, Allah tak suka tu bukan Tuhan lah, dengan dia berani bercakap macam Tuhan tu buat menekan dia. Maka Allah kata, Nabi sebut Allah pastikan Allah akan jadikan orang meluat dekat dia. Mungkin tuan-tuan nampak, mungkin diri siapa-siapa.
Dan barang siapa yang usaha cari redha Allah, tak pedulilah orang nak kata benda tanpa muka dia, maka Allah pastikan orang lah kat dia sayang kat dia, orang suka kat dia, dan matinya husnul khatimah. Orang pakat main subuh mayang sampai tak cukup tempat main mayang kat dia. Sebab apa? Dia buat kerja kerana Allah suka, bukan pasal orang suka. Jadi dalam hadis ini, ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tolong ajak kat aku satu amalan, kalau aku beramal dengannya, Allah sayang kat aku, orang dalam masa yang sama sayang kat aku. Apa Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu di dunia, pasti Allah sayang kamu. Wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nasu. Berzuhudlah kamu di sisi manusia, maksud dia berzuhudlah kamu pada apa yang dikurniakan oleh orang lain, pasti manusia sayang kamu. Jadi zuhud ni bahasa Arab. Saya cakap bahasa Arab zuhud. Apa makna zuhud? Kan? Kata sabda Nabi, berzuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan sayang kamu. Berzuhudlah fi ma 'indan nasi, berzuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nasu, orang akan sayang kamu. Nah, zuhud digambarkan oleh para ulama ada 4 benda. Yang pertamanya, benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Maksud benci kepada dunia itu supaya dunia tu tak jadi Tuhan dalam hidup kita. Benci dunia sampai peringkat kita nak dunia tu keterlaluan sampai kita buat benda haram dengan Allah. Kalau kita kerja dalam bahasa mudah hari ini, masalah korupsi, masalah masalah pecah amanah, masalah buat kerja tak betul, masalah tipu dan sebagainya. Pasal apa? Hambatan. Dunia kita ligan, makin kita kejar dia, makin dia jauh. Tapi kalau kita ligan kejar akhirat, ni dunia akan ikut sekali. Ini maksud ulama sebut benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Yang kedua, meninggalkan kesenangan dunia kerana memilih kesenangan akhirat. Maksud dia dalam bahasa mudahnya, kita sampai peringkat tidaklah kerana nak senang kita melampaui batasan hidup kita. Kan? Betul ada kata-kata hikmah, dunia ni biar kat tangan, genggam dengan dia, kita pegang dia, bukan kita dudukkan dia dalam hati. Yang ni kita dah jahat masa tu, dengki dengan orang, tak boleh tengok orang senang sikit. Orang naik pangkat kita cebek mulut, lidah keluar macam lidah bewok, cabang 2. Tak boleh orang tu naik pangkat sikit, tak boleh jiran tu senang sikit, tak boleh orang jiran tukar kereta baru, kita mula dah. Sebab apa? Sebab dunia tu duduk dalam ni. Tu orang kata उसके दिल के अंदर बहुत बहुत खराब हो गया, आप क्या करते, आपका जवाब नहीं कर सकते. Pasal apa? Sebab dunia. Yang kerja pangkat bawah duk gerang hak pangkat atas, dia tak apalah, dia gaji besar, pangkat besar, duk kata duk belakang, driver ada, kita kerja macam nak mampu. Nampaklah orang macam ni tidak ada rasa terima kasih kepada Allah dalam buat kerja. Hilang nilai syukur dalam buat kerja. Kita bagi ngerok nak mampu, contoh dia kan, tapi dia tak bayang musim lah ni hampir 800,000 orang pakai hilang pekerjaan. Dia boleh kerja tapi dia masih merungut lagi dengan apa yang dia ada. Ni contoh dia. Sebab tu dalam bahasa mudah Nabi nak menyebut idza lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Jenis orang kalau tak reti terima kasih benda sikit, Nabi kata tersorok bohonglah, yang banyak pun dia tak terima kasih, tak bersyukur pada Allah. Idza lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Kalau benda sikit tak reti nak bersyukur, benda banyak tersorok bohonglah.
Aku kalau dapat sekian, contohlah, bila dah dapat hilang sekian dah. Jadi apa? Tamak dalam kedudukan, tamak dalam jawatan, tamak dalam kekayaan, tamak dalam kemewahan, tamak macam-macam tamak. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga, hati. Yang dikatakan zuhud, hati tidak terpikat daripada sesuatu yang dikosongkan oleh tangan. Hati tidak terpikat daripada sesuatu yang dikosongkan oleh tangan, yakni yang tiada di tangan atau yang tidak dipunyainya. Itu maksud dia, urai lebih kurang sama juga. Maksud dia, hati tak terpikat yang apa benda yang tak ada kat tangan dia, dan hati tak terpesona apa yang ada dekat tangan orang lain yang dia tak ada, insya-Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, dia itu disebut menghindarkan duka. Saya lebih minat makna zuhud yang ni. Hak nombor 4, menghindarkan duka atas yang tiada. Menghindarkan duka, sedih atas benda yang tak ada kat kita, dan menghilangkan gembira dengan apa yang kita ada. Ini zuhud. Saya lebih cenderung hak nombor 4 ni, sebab dia punya hujah tu memang buh semua 1, 2, 3 sekali. Maksud dia tak rasa sedih. Dia kata kita ni buat kerja punya teruk, tapi haram tak dapat apa-apa. Yang kerja kat pejabat-pejabat dekat kampung, dekat Nuh kecil, ku tengok yang dapat apa nama anugerah ni, pok-pok kerja Putrajaya, kita haram tak dapat apa lagi. Dia duk minat jam tu. Jam tu kan mahal mana, bukan Rolex pun, jam golek. Tapi pasal dalaman masalah ni, dia tak rasa sedih benda yang dia tak ada. Tidak menunjukkan rasa duka cita atas benda yang tidak ada pada dia. Adik-beradik berdengki sama adik-beradik. Pasal apa? Pasal tak ada zuhud. Jangan duk pi rumah Pak Lang tu. Depa orang kaya, depa kena layan kita sangat. Yalah, kita pi rumah orang, anak dia tu ramai. Pak Lang tu anak 2 orang aja. Yang kita anak ramai, sampai 5, 7, 8 orang. Lepas tu buah pula tu. Pi rumah kawan tu, dia loncat sopa, loncat sampai cawan Al-Quran kau terbelah 3, beli kat Langkawi cuti sebelum PKP tu. Yang Pak Lang tengok, kata buah anak hampa buah lah. Pak Lang tu terlepas cakap pula, kita kena tak payah pergi rumah mereka, belagak nak mampu orang kaya. Kawan tu harta dia kena jaga nak bergelok. Dia lompat sampai TV, sampai gamak jatuh semua, contohlah. Kan? Dia kata apa? Ini orang kaya ni sombong. Benarnya salah kita. Jadi duduk balik kampung, dia kata kaya boleh pakai, belagak nak membuih. Dia takat pecah cawan satu bising dia ni. Ini standard berlaku adik-beradik. Apa yang paling teruk sekali ialah adik-beradik, sihir adik-beradik pun ada. Kalau orang sihir ustaz tu standard lah zaman sekarang ni. Ustaz tu cakap kena kat dia, dia pergi cari pawang mana, siang tu mau pai merah plak tu. Dia tengok ustaz tu ya, jadi macam tak betul dan sebagai contoh lah kena sihir. Itu standard. Tapi ada juga adik-beradik yang macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia kata hendaklah menghilangkan gembira dengan yang ada. Tak payah duk tunjuk kat orang lah kereta hang sak mana. Saya ni cerita saya lah. Dalam Facebook ada kenalan kita, dia suka tayang dia dengan bini bergambar. Lebih kurang Kena pegang peluk dekat airport, tunjuk gambar. Hati saya bukan jahat. Saya kata, tak payahlah posting gambar-gambar macam ni. Dah nak melahirkan kebahagiaan. No. Saya kata tak perlu cerita bahagia kat orang dalam Facebook. Hari ini dia tak boleh balik rumah dah, sebab bini dia halau. Wallahi saya tak doa, tapi saya kata tak payah lari. Saya kata kebahagiaan kamu tu bukan semua orang suka. Bininya level gaji lebih kurang 11,000 kot. Dia besok kerja 2-3 ribu. Maksud dia ingat
kita kata saya pergi mana-mana tunjuk gambar bini saya. Bukan semua orang suka. Tambah-tambah kita duk tunjuk ke orang, duk makan ikan 3 rasa, 4 rasa. 4 rasa tu kita bayar. Rasa nombor 4. Kawan duk cekik 3 rasa, kita 4 rasa. Haram tengok 400 tengok. Kita rasa sungguh, rasa geram. Haram tu. Tobat untuk makan kedai ni haram. Main mampu. Tukar kedai tak mampu, dia mampu. Makan kena ambil gambar. Tak payahlah, tak payah. Adik-beradik kita ada 8 orang. Kita makan mewah. Yang duduk belah-belah baling, belah-belah sik, belah-belah mana, belah-belah jenis tu. Nak makan pun payah, matang ketah. Tu cakap asli tu. Anak makan kita tengok, dia kata, ayah, tengok, Pak Nuh makan sedap, makan Turajaya. Makan nasi biryani dengan nasi penakut. Anak tu duduk telan yang liok. Ni contoh dia. Agak-agak apa hukum dia tak berdosa ke? Dosa. Orang makan senyap-senyap, kita dah ambil gambar juga orang. Kan pelik. Ini saya kata bila ada media sah ni, kita jadi angau. Semua benda, sampai kencing pun tak ada pun. Sekarang saya sedang kencing. Tak ada kerja. Ni macam kes vaksin ni lah, kes vaksin kan. Dia bukan doktor pun. Kalau doktor pun, dia bukan doktor bagian penyakit-penyakit. Dia doktor gigi je. Duk cerita kau vaksin membahayakan kita bla-bla, tengok gambar lepas juta ada 2 orang mungkin terbalik pening. Ni sekarang ni tak ada kerja lain. Malam tadi ulama semua malam tadi ni. Duk cerita 10 orang, tak pernah ada buat forum 10 orang untuk satu jasnah. Nak cakap apa? 6 patah perkataan dah kena berhenti, lepas tu balik. Nak bagi tahu benda tu betul. Benda boleh buat, benda tu halal. Tapi kita pun ada sedap nak main tangan. Dia kata benda ni tak apa, kita cukup kita baca Al-Quran saja lah. Selesai Covid. Oh, payah cerita lah. Kan? Nabi pun tak suruh mereka nak berubat hanya dengan Al-Quran. Ikhtiari. Baca Quran itu adalah tawakal. Tuan-tuan nak faham Berubat ikhtiari, baca Quran itu adalah tawakal. Dengan apa? Dengan Allah dan kalam Allah. Ada orang sakit jantung dekat IJN ni, orang tu cerita kat dia bila jantung anak terayung, lepas tu kata gini, buat air mineral, saya baca, dia pun jantung juga, hak berubat pun sakit jantung juga. IJN takkan tempat sakit buah pinggang. Nama pun IJN, jantung, bukan IBBN, Institut Buah Pinggang Negara. Tu mai dekat sini lah, Kesar Negara dekat Tak Terajaya ni. Dan ambil ayat, dan dia yang sama sakit jantung tak, tapi dia ni orang alim, dia ni hafiz Quran. Dia ambil ayat, buat apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. 7 kali. Fuh, dia buih tu kira ayat liak keluar kat silo. Bagi pak minum. Pak dia tak sakit apa tu? Mana pak dia tenang dalam operasi tak kelang kelibut. Itu dipanggil tawakal lah. Memang tawakal dengan Allah, tapi dengan kalam Allah ni. Quran kalam siapa? Bukan kalam Perdana Menteri, bukan kalam menteri, bukan kalam ustaz. Kalam Allah. Tapi keyakinan tadi ni, ni kita kena faham. Sebab tu dengan masa yang ada ni, subhanallah, ulang balik, hindarkan kedukaan benda yang kita tak ada. Dan hilangkan gembira dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Tengok, kita tak payahlah. Tapi janganlah pula pergi kerja, naik kereta buruk sekali sebab kita nak menghilangkan gembira. Pakai kereta dengan main masjid ni kadang-kadang siapa balik lah dulu memang nanya. Sebab kereta dia tu jenis bergerak dulu baru bunyi, kena tolak. Siapa yang lah kali haram dia kena pula ni. Rupanya kawan tu memang kereta tak boleh start, kena tolak hilang terus. Terima kasih pun haram. Itu kerja bodoh, dengan salah faham. Sebab tu kadang-kadang kata, dosa takut sombong. Sampai sahabat tanya, nak kan Nabi sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Tidak boleh masuk syurga bagi seseorang yang ada walau sebesar biji sawi sifat sombong. Sahabat ni confuse. Aku ni sombong? Tidak. Tapi sahabat dia tak diam. Ya Rasulullah,
Apa pandangan ya Rasulullah? Seseorang itu pakai kasut-kasut cantik, pakai baju-baju cantik. Apa nama jawab? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha cantik, sukakan kecantikan. Yang dia pakai handsome, pakai smart, kata mewah, kata besar, kasut mahal, semua mahal, necktie mahal, seluar sepeda pun mahal, bra pun mahal. Itu adalah sifat yang Allah suka. Tapi yang sombong ni ialah ghabtun nasi. Apa dia? Iaitu sombong ni ialah orang yang mana suka bila dia ni tengok orang lain semuanya rendah, semuanya tak betul, dia seorang aja betul. Ni tak betul, tu tak betul, tak betul, datuk tak betul, ni tak betul, semua tak betul, dia seorang betul. Itu sombong. Yang kedua apa dia? Batarul haqqi. Jenis kalau cerita bab kebenaran, dia tolak. Yang tu sombong. Katakan pakai baju ni songkok ni bukan murah, mahal kan? Al-Fatih mahal, 200 lebih tu. Pakai jubah ni, jubah murah lah, Haramain. Orang jenis perut besar ni, jubah dia pakai dafah macam bawa geruk cepedok. Pakai Al-Haramain. Agak ini 5426 saya lah. Mana tahu ikut siapa nak beli, saya beritahu saya siap. 5426. 54 tu labuh, 26 tu lebar. Jangan apa beli pula jenis dua pakai begini jalan macam maknya tangan kembang sebab ketat. Tu nak bagi tahu. So pakai cantik, pakai lawak, kata itu bukan sombong. Terletak pada niat masing-masing. So insya-Allah moga-moga masa pun hampir nak masuk kepada Zuhur ataupun Jumaat, insya-Allah cukup dari sebenarnya saya tak ada dalam jadual pun. Tapi saja main-mayang kan, main-mayang insya-Allah. Jadi minggu lepas tak main Jumaat, ni orang kita duduk Selangor kan. Jadi nak mayang payah 17 orang. Kan? AJK sampai 27. Makmum 13. Kita pergi duduklah kat luar pagang macam dengan buat Myanmar dapat apa nama UNHCR tu. Duduk macam orang bodoh dalam malas rupiah. Hang ustaz tak ustaz mampu pi hang ku panggil buah hamai berlagak AJK tu. Tak apa nak buat macam mana sebab kuasa tuanku kata AJK saja boleh kuasai. Orang bawah jangan cakap banyak. Halo ada balik. Ni buah rasa seminggu lebih. Jadi tapi ada satu masjid panggil saya ustaz. Main baca khutbah dengan ni. Ustaz main masjid kami. Saya kata tak boleh. Saya lah ni duduk di kat Bangi ni. Kan jadi saya kat sini saya nak semayang saya cuba cari tempat ni. Alhamdulillah pengurusi kita apa nama musik ustaz saya kata. Kata ustaz nak mayang syarat dia boleh kena tazkirah. Jadi bukan rasuah dalam faham lah. Oh mayang bukan rasuah nanya kita. So insya-Allah kita jumpa lagi. Yang penting kita doakan kebaikan ya, kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Jangan kira lah apa jua bangsa agama sekalipun, lagi mereka hidup kita doakan kebaikan semua pada orang. Ya, jadi orang kafir ke orang Islam ke apa, minta jangan Covid ni duk mai ke kita. Yang penting kita sama-sama duduk di sebuah negara yang merdeka, negara tercinta insya-Allah. Jadi buatlah yang patut, jagalah social distancing, pakai pelitup muka dan sebagainya insya-Allah. Buatlah. Buat yang terbaik insya-Allah. Jadi dalam masa kita jaga kita tu yang sesuai sangat. Saya pun sama juga lebih kurang. Kan? So insya-Allah jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.